Okay, salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan fokus kepada persamaan kimia. Tapi sebelum tu saya ulas balik sebelum kita mula persamaan kimia. Kemahiran asas kimia yang telah saya bincang dengan semua orang. Okay, ingat kemahiran yang pertama masa mula kita belajar adalah simbol kimia. Okay, simbol kimia kita boleh rujuk daripada simbol dia atau jadual perkala. Cuma beza dia simbol piawai ini adalah nombor nukleon di atas, nombor proton di bawah. Tapi dalam jadual perkala, nombor proton dia di atas, nombor nukleon dia di bawah. So daripada maklumat yang kita dapat, kita boleh tahu bilangan proton, bilangan neutron dan bilangan elektron. Yang ini sebenarnya dalam buku teks ada dalam muka surat 34. So siapa yang nak buat ulang kaji sebelum naik sekolah, pergi tengok buku teks. Muka surat 34. Seterusnya kita dah bincang kemahiran yang kedua iaitu struktur atom. So daripada maklumat yang kita dapat daripada simbol piawai atom, kita boleh lukis struktur atom dia iaitu kita dapatkan bilangan proton daripada nombor proton, kita dapatkan nombor bilangan neutron daripada nombor nukleon dan kita dapat elektron daripada nombor proton juga. So kita lukis di mana proton dan neutron duduk di tengah nukleus, elektron mengelilingi nukleus tersebut dan duduk dalam petala yang tertentu. Okay, maklumat ini juga dalam buku teks muka surat 35. Seterusnya kita pun dah belajar daripada itu kita sebenarnya boleh tukar dalam bentuk susunan elektron. Susunan elektron boleh dilukis iaitu dalam bentuk macam struktur atom, cuma nukleus dia kita letak simbol unsur tersebut sahaja. Kita tak letak lagi proton, neutron. Nak letak pun boleh, tak letak pun tak apa. Dan kita boleh tulis susunan elektron dia. Petala pertama ada 2 elektron saja maksimum. Petala kedua ada 8. Petala ketiga ada 8. Kita dah terangkan sila rujuk nota atau bahan yang kita bincang. Okay, ini maklumat yang kita cakapkan. Petala pertama maksimum dia 2 elektron. Okay, atau kita panggil dia duplet. Okay, petala kedua dan ketiga boleh sehingga 8 elektron maksimum dia. Kalau dia capai maka kita kata dia mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okay, rujuk juga buku teks muka surat 35. Seterusnya daripada simbol kita dah tahu dia punya bilangan proton, bilangan neutron dan bilangan elektron. Seterusnya saya terangkan bagaimana sesuatu atom boleh menjadi ion. Dia nak menjadi ion, 2 cara saja. Satu, dia menderma elektron. Satu lagi, dia menerima elektron. Dengan keadaan atom tu nak mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Contohnya atom natrium, kita ada 2.8.1 susunan elektron dia. Di mana datang susunan elektron, sila rujuk balik nombor proton. Okay, kita dapat petala pertama 2 elektron dah penuh, petala kedua ada 8, petala ketiga hingga 1. So untuk capai stabil dia perlu derma 1 elektron. Akhirnya dia jadi 2.8. Mana datang charge? Ingat balik kita semak dia punya bilangan proton. Bilangan proton dia masih kekal 11, charge positif. Tapi elektron dia sebab dia dah derma 1, dia tinggal 10 je charge negatif. Apabila kita jumlahkan charge, kita dapat 1 positif saja tinggal. Maka charge ion natrium adalah charge positif. Tapi susunan elektron dia tinggal 2.8. 1 elektron telah diderma. Ini adalah persamaan setengah. Okay, kita pun dah buat latihan betul. So ini semua kemahiran kita dah belajar. Okay, boleh rujuk buku teks muka surat 112. Penerangan tu pun saya dah terangkan. Okay, seterusnya kita ada contoh. Ini adalah jika dia menerima elektron 2.7. So dia perlukan 1 elektron untuk dia mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Maka lepas dia terima, kita semak dia punya elektron. Dia punya proton bermulanya dia ada 9 saja. Okay, 9 charge positif. Tapi elektron dia sekarang dah jadi 10. Kenapa? Dia dah menerima 1 elektron. So akhirnya dia bercas 1 negatif. Okay, menerima elektron kita tulis di depan. Itu pun kita dah bincang. Buku teks muka surat 112. Okay, ini untuk yang kita nak buat ulang kaji. Okay, seterusnya kita pun dah buat apabila dia nak membentuk suatu sebatian ion. Okay, satu menderma elektron, satu menerima elektron. Jika bilangan tu tak cukup, kita boleh panggil lagi atom yang sama. Okay, kita tambahkan dia punya bilangan. Okay, kita dapatlah satu sebatian ion yang diikat, okay, ikatan ion atau daya tarikan elektrostatik.
Yang ini kita dah belajar lukis penerangan tu kita tak fokus lagi. So boleh rujuk kalau nak ulang kaji balik, tengok buku teks muka surat 113. Okay, dan juga semua formula ion. Selain daripada kita tengok dia derma menerima, kita tahu daripada simbol atau kita hafal. Ini adalah formula cation dan formula anion yang sering digunakan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okay, kita dah biasa jumpa. Jadual ni pun kita dah salin. Okay, awak dah biasa, nanti awak senang. Memang sangat penting kita kena hafal. Kita kena biasakan diri dengan formula-formula cation dengan anion supaya kita senang. Seterusnya kita tengok atom dengan molekul. Ini dia tak menderma, dia tak menerima, tapi dia berkongsi elektron untuk mencapai susunan elektron oktet juga. Kalau dia berkongsi satu pasang, maka kita panggil dia ikatan kovalent tunggal. Kalau dia berkongsi dua, kita panggil ikatan kovalent tanda dua. Semua ni kita dah bincang. Rujuk balik buku teks muka surat 114. Okay, formula kimia, bagaimana kita membentuk formula ion atau formula molekul. Biasanya kita fokusnya daripada formula kimia dahulu. Ini daripada lukisan, kita lukis, kita tengok atau kita tengok cas. Kalau cas dia sama, maka dia senang dapat ZnCl2. Kalau tak sama, kita perlu samakan bilangan cas dia. Okay, ini kita dah buat latihan pun, kita dah nak ulang kaji balik, tengok buku teks muka surat 67. Ini yang minggu lepas kot yang kita bincang. Okay, hari ini saya akan fokus persamaan kimia, iaitu kemahiran asas yang terakhir. Sebenarnya kimia hanya fokus kepada persamaan kimia. Tetapi kalau kita tak tahu kemahiran daripada mula, tiba-tiba kita nak masuk persamaan kimia, memang ramai orang kata kimia tu sangat susah. Okay, dia memang kena ambil masa. Satu step demi satu step untuk kita mencapai kemahiran yang tertinggi ini, persamaan kimia. Hari ini kita akan fokuslah ikut modul yang saya bagi, kita akan bincang. Ni buku teks muka surat 70, kalau siapa yang nak rujuk. Okay, ini adalah buku teks muka surat 72. Okay, ini adalah yang minggu lepas ingat kita dah bincangkan. Inilah kemahiran-kemahiran yang perlu dilatih untuk kita ke kemahiran persamaan kimia. Okey, yang ini hari ini kita akan bincang yang ini, persamaan kimia. Okey, latihan asas yang keempat lah saya bagi. Okey, so soalannya biasanya dia akan kata natrium bertindak balas. Tambah ni maksudnya bertindak balas. Okey, dalam kimia tambah tu maksudnya dia adalah bertindak balas. Okey, anak panah ni menghasilkan. So ayat yang lengkap kita akan sebut natrium bertindak balas dengan oksigen menghasilkan natrium oksida. So dalam soalan dia hanya beri dalam bentuk perkataan. So bagaimana kita nak tukarkan perkataan ni kepada persamaan kimia yang kita nak? So kita kena ikut kita punya kemahiran yang kita dah belajar. So mulanya tengok natrium. Jika dia satu sendiri aja, dia adalah atom. Okey, dia adalah atom. Okey, formula dia adalah Na. Okey, itu saja yang kita tahu. Oksigen. Okay, oksigen mesti wujud dalam molekul. Ingat saja, oksigen mesti wujud dalam molekul dan dia ikatan kovalent O2. Supaya dia stabil. Okay, lepas tu natrium oksida. Kita tahu natrium oksida adalah ion. Okay, sebab dia terdiri daripada natrium dengan ion oksida. Mana datang ion oksida? Kita rujuk balik latihan yang sebelum ni. Oksigen menerima 2 elektron. So dia namanya ion oksida. Tapi lepas tu kita tengok charge dia tak seimbang. Ini latihan yang minggu lepas. Satu positif, satu dua negatif. So secara matematiknya ini kena darab 2. Maka kita tulis 2 dia di bawah. Na perlukan 2, oksigen perlukan 1 saja. Okay, itulah formula untuk natrium oksida. Na2O. So kalau kita tulis mula natrium bertindak balas dengan oksigen menghasilkan natrium oksida. So kita rujuk daripada soalan, natrium adalah Na, oksigen adalah O2, natrium oksida adalah Na2O. Itu yang saya kata kemahiran sebelum ni sangat penting. Kalau awak tak tahu mana Na positif, mana O2 negatif, awak akan sangkut semua soalan. Lepas tu awak sendiri yang menyalahkan kimia ni susah. Ingat balik saya cakap, awak tak baca, awak tak hafal, jangan kata kimia ni susah. Lepas tu barulah kita guna konsep matematik untuk seimbangkan dia. Bagaimana kita seimbang? Kita rujuk bilangan. Okay? Natrium di sini ada 2.
Okey, ada 2. Oksigen sini ada 2. So secara matematiknya kita kena seimbangkan dia, bilangan atom dia mesti sama. So oksigen ni ada 2, maka kita cuba darab 2 di depan. So akhirnya kita bacalah matematiknya macam ni. 2 darab oksigen, okey, 2 oksigen. Okey. Sini pun 2 oksigen, dah selesai. Tapi matematiknya 2 darab natrium ni ada 2. So jadi 4 natrium. Tapi tepan sini 1 aja kan. Maka kita tulislah 4 di depan. So akhirnya sini pun jadi 4 natrium. Okey, nombor yang besar di depan adalah konsep matematik. Nombor yang kecil di bawah ni adalah konsep kimia, iaitu dia perlu seimbang, membentuk sepatian yang seimbang. Barulah dia panggil 2 atom natrium atau 2 ion natrium. Okay, so lepas tu kita semak 4 natrium, 2 O2. Ini 1 O2 dengan 2 darab Na2O. Barulah kita panggil persamaan kimia yang seimbang. Okay, sekarang kita cuba tengok contoh yang kedua. Okay. Magnesium. Kita tahu magnesium kalau tak campur dengan yang lain, dia adalah atom. Oksigen masih lagi molekul. Okay, apabila magnesium campur oksida, ini adalah ion. Okay, itu yang kita cuba buat. Formula untuk magnesium atom adalah Mg. Tak ada charge Jangan pergi tambah charge. Molekul oksigen adalah O2. Yang ini barulah kita buat dia ada charge. Ion magnesium adalah Mg 2 positif. Oksida adalah 2 negatif. Kalau tak mahir lagi, sila rujuk jadual muka surat tadi tu, berapa 67 buku teks tu, sila rujuk. So sekarang kita tengok charge dia, ni 2 positif, 2 negatif. Maka dia dah seimbang. So kita hanya gabungkan saja MgO sahaja. So barulah kita lengkapkan persamaan dia, magnesium tambah oksigen O2 menghasilkan magnesium oksida. Lepas tu barulah kita tengok dia punya bilangan atom. Sini ada 2. Okey, so kita biasalah darab 2. Okey, lepas tu magnesium pun perlu darab 2. Maka persamaan kimia yang seimbang 2 magnesium tambah O2 menghasilkan 2 MgO. Cuma apabila kita sebut next, kita akan panggil dia lain sebutan dia lain. Ni 2 mol, ini 1 mol. Tak ada nombor tu 1, ini adalah 2 mol. Ini adalah latihan yang selepas ini. So untuk hari ini kita just fokus sehingga kita dapat persamaan kimia yang seimbang. Daripada nama tukar jadi formula, daripada formula kita seimbangkan dia, baru dah dapat persamaan kimia yang seimbang. Okey, contoh yang ketiga. Okey, Okay, kuprum 2 oksida. So apabila dia dah campur, maksudnya dia adalah ion. Ion apa? Ion 2 positif, ion O2 negatif. Kuprum 2 tu maksudnya kuprum 2 positif. Hidrogen masih sama, dia adalah molekul. So dia adalah H2. Kuprum tak ada campur lain, dia adalah atom, simbol dia adalah Cu. Air adalah molekul. So dia formula H2O. Okey, so ni nak gabungkan, tengok dia charge dah seimbang. So formula dia adalah kuprum 2 oksida adalah CuO sahaja. Huruf besar, huruf kecil tolong bedakan. C huruf besar, O huruf besar. Okey, persamaan, so barulah kita buat CuO bertindak balas dengan hidrogen menghasilkan kuprum dengan air. Lepas tu kita semak adakah dia sudah seimbang. Seimbang tu satu-satu kita semak. Kuprum ada 1, hasil dia pun ada 1. Oksigen bahan dia ada 1, belakang pun ada 1. H2 bahan ada 2, hasil ada 2. Maka seimbanglah dia. Persamaan kimia seimbang. So tak perlu darab apa-apa nombor. Kita tulis dahulu. Okey, persamaan kimia yang seimbang. Cuba memang daripada persamaan kita memang kalau tak biasa, memang tiba-tiba nak jawab memang susah. So, rujuk balik semua nota yang kita belajar sebelum ni. Mana datang ion-ion, mana datang molekul, mana datang atom, sila rujuk balik. Asas kimia kita adalah proton, neutron, elektron. Yang kedua adalah atom, ion, molekul. Itu sahaja, atom, ion, molekul. Okay, soalan yang keempat, kita tengok lithium oksida. Okay, ini adalah ion. So, ion kita ada lithium positif, oksigen 2 negatif, air adalah molekul,
Okay, lithium hydroksida ini pun ion. Okay, lithium adalah Li plus, hydroksida sila rujuk jadual OH negatif. Okay, formula kita semak dia punya charge. Positif, so darab 2. Okay, so kita dapat lithium ada 2. Tulis 2 di bawah, oksida. Okay, dapat air H2O. Okay, lithium hydroksida semak juga dia punya charge. Okay, kita semak charge dia, ini positif, ini negatif. So tak ada masalah, so kita gabungkan saja. Okay, lithium hydroksida. Okay, buat pembetulan belakang dia ada lagi satu, hydrogen. Hydrogen. Okay, ini adalah molekul H2. So kita buat persamaan dia, lithium oksida Li2O tambah air H2O menghasilkan lithium hydroksida, okay, dengan gas hidrogen. Lepas tu barulah kita seimbangkan dia. Adakah nombor-nombor dia dah sama? Ini ada 2. Betul. So kita cuba memang kita guna kaedah cuba-cuba. Ni darab 2. Okay, so lithium dah seimbang, oksigen pula sini dah kena 2. So kita cuba darab apa lagi? Darab 2 di sini. Ya, so darab 2 di sini dah jadi lain pula kan? Okay, lepas tu orang tengok oksigen pula, sini depan ada 1, sini darab 2 dah jadi 3. Sini darab 2 baru 2 sahaja. Maka tak sesuai kita darab macam ni. Okay, kita ubah pula tempat lain. Okey, lepas tu kita cuba lagi. Memang kena cuba banyak kali sehingga kita dapat jawapan. Okey, buat pembetulan pula. Alah, susahnya. Okay, yang belakang ni tak ada. Ini salah pula saya. Yang bawah baru ada hidrogen. Okey, ini tak ada. So kita seimbangkan dia macam tadi, darab 2. Okey, kita cuba darab 2. Okey, adakah dia dah betul? Okey, kalau darab 2 dah betul. So senang. So lithium ada 2. Oksigen tambah H2O, okay, menghasilkan 2 lithium hydroksida. Okay, buat pembetulannya yang hidrogen ni dah tak perlu dah. Yalah, menyusahkan. Betul lah soalan saya tu. Okay. Nah, itu yang kita nak seimbangkan. Tapi kalau kita tak bermula daripada ion-ion dia, tiba-tiba daripada soalan ke persamaan kimia. Itu kita punya soalan kimia dia berada yang atas soalan. Okey, ingat dia daripada soalan dia minta terus pun kita nak buat persamaan kimia. Okey, cuma kemahiran tengah-tengah ni kita kena guna otak sendiri berfikir. Kalau kita tak ada kemahirannya ini memang awak akan rasa sangkut, tiba-tiba nak jawab. Tapi kalau sudah lama kita dah mahir, kita boleh dah biasa, kita akan terus daripada atas buat sampai bawah. Okey, kalau kita dah biasa. Okey, sekarang kita tengok soalan seterusnya. Okay, kalium. Kalau contohnya kalium, kita tahu ini adalah atom. Ini dah molekul. Ini untuk latihan. Kita kena buatlah banyak-banyak. Kalium adalah K positif. Hidroksida. Ini adalah molekul. So, kalium formula dia adalah K. Atom tak ada charge. Ingat betul-betul. Atom tak ada charge. Ion saja baru ada charge. Bezakan Okay, molekul air H2O. Kalium hidroksida, barulah kita tengok charge dia. Okay, satu positif, satu negatif, maka seimbang. Tak perlu kita darab-darab. KOH, hidrogen, H2. Barulah kita tulis kalium bertindak balas dengan air menghasilkan kalium hidroksida dengan gas hidrogen. So, sekarang kita cuba tengok mana yang seimbang, mana yang tak seimbang. Okay, so kita nak bermula daripada mana? Nah, ini ikut pengalaman kalau nak mula daripada depan. Okay, saya sini darab 2. So hidrogen 2 darab 2, hidrogen ada 4. Oksigen ada 2. Okay, so kita sini pun darab 2 supaya oksigen sini jadi 2, hidrogen jadi 2, sini hidrogen pun dah jadi 2. Maka 2 tambah 2 hidrogen 4. So seimbang. Okay, cuma di sini sekarang kalium ada 2. So sini depan darab 2 supaya kalium ada 2. Maka seimbanglah
dia punya persamaan 2 mol kalium bertindak balas dengan 2 mol air menghasilkan 2 mol kalium hidroksida dengan 1 mol hidrogen gas. Kalau kita tak cuba buat banyak kali, memang susah awak nak follow sampai yang bawah ni persamaan kimia. Kena cuba, dah lama-lama awak dah ingatlah semua benda ni. Tak banyak pun simbol, tak banyak pun unsur yang kita guna. Cuma hari ni cuba belajar seimbangkan ni. Okay, seterusnya kita tengok yang ni, kalau dia melibatkan asid. Okay, asid, kita ada asid ada H+, hydrochloric, Cl negatif. Ni dalam bentuk ion. Zinc tak campur dengan orang, so dia adalah atom, logam Zinc klorida ini dah ion, so Zn 2 positif, zinc klorida Cl negatif. Hidrogen kekalah kita dah kenal kan, okay, molekul. So kita semak dia punya charge. Asid hidroklorik, okay, sama HCl. Zinc atom, tak perlu ada charge, Zn sahaja. Zinc klorida, sekarang tengok charge dia, sama ke tak sama? Ni positif 2, ni negatif. So sini kena darab 2. So darab 2 tu maksudnya Cl kena ada 2. 2 tu di bawah Jangan tulis di atas. Jangan tulis di atas. Tulis di bawah aja. Okay, molekul hidrogen H2. So persamaan dia asid hidroklorid bertindak balas dengan logam zinc menghasilkan zinc klorida dengan gas hidrogen. So adakah dia seimbang? Kita semak bilangan Cl, sini 1, sini ada 2. Okay, so kita cuba darab 2 depan sini supaya klorida ni sama dengan bilangan ni. So zinc dengan zinc samalah, tak payah kacau dia. So Cl dah darab 2, okay, betul. Ni hidrogen pula darab 2, sini pun dah hidrogen 2. Okay, betul. Maka keseluruhan persamaan kimia yang seimbang adalah 2 mol asid bertindak balas dengan 1 mol zinc menghasilkan 1 mol zinc klorida dengan 1 mol hidrogen gas. Okay. Kalau dah semakin cepat kita akan direct daripada atas ke bawah saja. Okay. Contoh seterusnya saya cuba buat jika kita dah biasa, kita akan direct buat macam ni. Tapi jangan ini saya cuba tunjukkan. Asid sulfuric H2SO4. Magnesium atom. So Mg sahaja. Magnesium sulfat sebab Mg 2 positif, sulfat SO4 2 negatif, hidrogen gas. Okay. Ini jika dah mahir kita akan direct buat macam ni saja. Tak ada lagi banyak-banyak langkah ke tengah. Kalau tidak, awak memang tak faham mana datang. Banyak awak nak tanya. So biar sendiri buat ni. Okay, semak buat langkah-langkah, awak cuba semak jawapan. Okay, asid nitrik. Ni kalau asid nitrik, saya direct. Asid nitrik, saya tahu HNO3. Kuprum 2 oksida. Menghasilkan kuprum 2 nitrat. Kenapa ada kurungan? Tengok balik latihan dia. Tengok charge dia. Dan air. H2O. Lepas tu saya perasan dia tak seimbang. So saya sini darab 2. Lepas tu saya cek balik, semua dah betul. Okey, maka inilah jawapan saya. Bagaimana awak nak dapat secepat macam ni? Cuba buatlah langkah-langkah di tengah ni. Akhirnya awak akan dapat. Okey, seterusnya asid hidroklorik. Asid hidroklorik, natrium hidroksida menghasilkan natrium klorida dengan air. Lepas tu saya semak seimbang ke tak semua charge. Okey, seimbang. Okey, so itulah jawapan dia. Ini next, asid hidroklorik HCl, kalsium karbonat menghasilkan kalsium klorida dengan air dengan karbon dioksida. Lepas tu saya semak dia tak seimbang, maka saya perlu darab 2. Lepas tu saya semak yang lain-lain. Ca 1, karbon 1, oksigen 3. 2 tambah 1, 3. Okey, semua seimbang. Okay, cuba buat tengah-tengah dulu. Saya bagi jawapan untuk awak semak saja. Yang tengah-tengah awak cuba buatkan. Okay, seterusnya kita tengok
Barium nitrat. Kalau ini banyak, okey, kita buat macam ni. Barium Ba2 positif. Nitrat ni. So barium nitrat BaNO3 kurungan 2. Sebab perlu darab 2 kan. Dia punya charge tak sama kan. Ni tak sama. Perlu darab 2. Okay, next. Natrium Na positif. Sulfat SO4 2 negatif. Okey, ini pun tak sama. Perlu darab 2. Okey, so akhirnya Na2SO4. Dia tak perlu buat kurungan sebab Na adalah satu unsur. Ni perlu buat kurungan nitrat sebab N satu unsur, O satu unsur. Sini ada dua unsur. Itu yang berbeza. Okey, menghasilkan barium sulfat. Barium Ba2 positif, sulfat SO4 2 negatif. Charge dia tengok sama. Maka tak perlu darab, tak perlu buat kurungan. Okey. Okay, natrium nitrat. Natrium Na positif, nitrat NO3 negatif. Charge dia sama. Maka buatlah NaNO3. Tak perlu buat kurungan, tak perlu darab. Okay, lepas tu barulah kita semak apa yang tak seimbang. Okey, sini nitrat ada kurungan 2. So, jangan buat lagi kurungan tau. Kita buat aja nombor di depan. Darab aja 2. Natrium ada 2. Okey, 2 darab natrium. Okey, so seimbang. Okey, cuba buatlah yang lain-lain. Nanti saya akan bagi jawapan dalam PDF. Okey, ini ialah untuk latihan yang terakhir untuk kemahiran asas kimia. Ingat tak tahu yang depan memang awak susah nak buat sehingga persamaan kimia. Sila buat ulang gaji sebelum kita naik cuti sekolah, di mana daripada mula atom, susunan atom, struktur atom, susunan elektron, membentuk ion, membentuk molekul, membentuk formula dia sehinggalah persamaan kimia. Saya harap ada 2 minggu, 3 minggu lagi sebelum kita naik. So sila buat. Saya tak akan lagi tambah lagi latihan untuk 3 minggu ni. Okay, cuba buat dan cuba buat sehingga awak dapat persamaan kimia ni dengan senang. Okay, sekian, terima kasih.